selain daripada perkataan korban, kita punya kawan baik kita panggil sahabat. Sahabat apa? Qarib. Qarib. Daripada situ dah datang perkataan qarubah, yaqrubu qurbanan. Daripada situ datang perkataan qarib. Apa maksud sahabat qarib? Sahabat yang dekat. Maka daripada perkataan korban itu, tujuan, maksud diadakan ibadah korban bukan nak tengok darah siapa keluar paling banyak. Bukan nak tengok siapa mati tak mati. Bukan nak tengok daging siapa yang berat. Tapi bagaimana matlamat akhir kita bercakap tentang korban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dia punya spirit asas. Dari sudut bahasa, bila sebut korban-korban ni nak apa sebenarnya? Nak mati. Bukan tujuan kita nak mati. Sebab tu orang pula yang sanggup mati pada jalan Allah, kita panggil syahid. Kenapa dia sanggup sampai mati? Sebab bagi dia itulah cara paling dekat untuk dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Tak apalah, aku ni tak ada nilai. Jangan Islam yang digadai. Biar aku mati. Jangan Islam mati. Biar aku mati. Jangan Nabi dihina. Biar aku mati. Jangan agama dihina. Yang ni datang akhirnya, biar aku mati. Bukan maksud kita nak mati. Kita semua confirm akan mati. Tapi jangan sampai Islam dihina. Jangan sampai Allah difitnah. Jangan sampai Nabi dihina. Biar aku sebagai galang ganti untuk mempertahankan Allah, mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi. So, dia bukan nak mati, tapi dia sanggup sampai ke peringkat itu. Bukankah itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in? Nak menggambarkan masing-masing nak mendekatkan diri kepada Allah. Maka daripada spirit itu, dari sudut bahasa, bila kita buat ibadah korban, sebenarnya tujuannya adalah untuk mendekatkan dari diri kita kepada Allah. Ini dia punya asas, supaya kita pun, oh itu datang perkataan korban. Cuma kita dah terjemah dalam bahasa Melayu. Bila korban bahasa Melayu, nampak mati, nampak darah, nampak pisau, nampak daging. Maka bila kita tengok perkataan itu, kita akan dapati di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan, mengkisahkan pernah berlaku satu peristiwa di awal sejarah kejadian manusia. Lebih awal lagi daripada kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, yang biasa kita ambil spirit itu untuk mengkisahkan peristiwa ibadah korban, asal usul ibadah korban. Tetapi bila kita tengok di dalam Al-Quran, Suratul Ma'idah ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Suratul Ma'idah ayat 27. Apa maksudnya? Ayat ini Allah suruh Nabi SAW untuk menceritakan watslu. Daripada perkataan watslu itulah datang perkataan tilawah. Bacakanlah. Watlu, bacakan, ataupun kita kata kisahkan, ceritakan. Allah suruh Nabi SAW bacakanlah kepada mereka mengenai kisah dua orang anak Nabi Adam. Sebab tu dibaca watlu alaihim naba'a berita, cerita dua orang anak Nabi Adam alaihissalam. Tak disebutkan nama secara spesifik, cuma ulama-ulama tafsir disebut, oh Nabi Adam ada banyak anak. Tapi kalau kisah dua anak yang bercakap tentang peristiwa korban, namanya biasanya disebut dengan nama Habil dan Qabil. Itu yang kita dengar namanya. Cuma dalam Quran tak disebut. Maka dari itu ulama menggambarkan nama tu tak penting, tapi cerita tu yang Allah suruh ceritakan. Okey, apa yang berlaku? Iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban. Itu qarraba qurbanan
fatuqubbila, maka dalam peristiwa korban dua-dua buat korban. Tapi Allah kata fatuqubbila min ahadihima, Allah terima korban yang seorang, walam yutaqabbal minal akhar, tapi seorang lagi pun buat ibadah korban tapi Allah tak terima. Ini boleh menjadi perundungan kita bersama. Okey, maka bila dah terima, di situlah datang perasaan yang ibadah korban dia tak diterima. Qala, dia beritahu, la aqtulanna, aku akan bunuh kau. Dalam ibadah tak terima, rupanya datang keluar bangsa benar, sanggup bunuh adik-beradik. Dalam peristiwa ini, bunuh adik sendiri. Nanti kita cerita dia detail. So, secara asalnya, saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan ada basic knowledge tentang cerita ini. Yang mana semua kita tahu Nabi Adam AS, dia turun ke atas muka bumi bersama dengan Hawa. Yang mana kita tahu pula, nanti datang pula seorang ustaz, seleklah Nabi Adam. Oh, salahkan Nabi Adam pula. Kenapa? Kalaulah Nabi Adam tak makan buah terlarang tu, kita semua mesti mengadak dekat syurga kan ustaz? Dia datang idea macam tu pula. Datang seorang lagi tu, tak ustaz, bukan salah Nabi Adam. Habis tu Nabi Adam okey, dia jadi selek bila ada Hawa. Hawa dia semua makan. Memang perempuan buat spoil. Dah jadi gaduh pula lelaki perempuan. Semua tak betul. Sebab tu jangan kita terikut-ikut dengan agama lain. Perasakan ada agama lain, Kristian, dia ambil konsep nak menebus dosa lah apa benda bagai. Itu konsep yang dia tanam sebab nak salahkan. Kita orang Islam percaya dan yakin, seawal Allah jadikan Nabi Adam lagi, kan Allah dah cerita dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam belum ada lagi dah. Allah dengan maha bijaksana, dia share dengan malaikat. Malaikat, inni ja'ilun, aku nak jadikan, aku nak cipta khalifah. Allah tak sebut Adam, Allah tak sebut manusia, tapi Allah kata aku nak jadikan khalifah. Adam khalifah, kita anak cucu Adam khalifah. Fil ardi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Allah tak kata aku nak jadikan Adam tu khalifah di syurga. Cuma proses nak sampai ke syurga jadi khalifah tu, Allah ciptakan mula-mula Adam itu di syurga. Nampak dekat situ? Jangan pula kita Allah silap Nabi Adam, oh ni silap Hawa lah, apalah dengar sangat bisikan iblis. Tak, itu semua plot yang Allah dah cipta. Sebab memang Allah nak jadikan Adam itu jadi khalifah atas muka bumi. Kita memang tempatnya atas muka bumi. Cuma Allah buat permulaan kisah manusia ini di syurga, nak membayangkan syurga tu memang ada. Bukan khayalan. Memang hebat. Bila dah datang, ada. Dah bayang. Cuma dalam nak boleh turun ke muka bumi itu, Allah nak gambarkan hidup ini ada dosa pahala, hidup ini ada syurga neraka. Ini dia punya mukaddimah supaya kita faham. Supaya kita kata, kalau buat salah jadi macam ni, buat betul jadi macam ni. Boleh buat salah buat apa? Adakah Nabi Adam bila termakan dia buat bodoh macam tu? Kan dia minta ampun. Manusia macam tu juga, semua orang buat salah. Kita akan datang pasal Nabi Adam pun buat salah. Ya Allah, Allah tu maha pengampun. Kita pun buat salah. Dan bila orang buat salah, janganlah tunjuk bagus sangat macam orang tu buat salah terus tak ada peluang kedua. Kita pun kena belajar memaafkan orang. Ni baru nak jadikan manusia, dah Allah gambarkan itu. Maka sebab itulah bila Adam dan Hawa berada di atas muka bumi, mereka pun sebagai manusia, Allah jadikan dengan fitrah manusia, ada lelaki dan perempuan. Maka bila ada lelaki dan perempuan, adalah anak-anak. Maka bila ada anak, takdirnya Allah jadikan untuk Nabi Adam, setiap kali Hawa bersalin, kembar. Yang itulah, yang mula-mula kembarnya satu lelaki, satu perempuan. Nama yang disebut-sebut, yang tidak dalam Quran, tapi biasa ulama tafsir juga sebut,
namanya Qabil yang lelaki, yang perempuan Iklimah. Bersalin lagi, kembar lagi. Yang tu keluarlah Habil dan Labudah. Jadi macam tu. Cuma syariat Nabi-Nabi berbeza. Yang sama akidah. Semua sembah Allah. Akidah tak berbeza. Syariatnya berbeza. Beza macam mana? Takkanlah kita sama dengan syariat zaman Nabi Adam. Nabi Adam nak kahwin siapa? Itu je lah yang ada manusia. Pergi rumah sebelah tak ada orang, tak ada anak. Pergi rumah sebelah tak ada lagi. Yang ada pada masa tu sama-sama saja. Ni anak juga. Ni anak juga. Tapi sebagai fitrah manusia nak kahwin untuk syariat zaman tu. Jangan pula, oh lah Nabi Adam kahwin adik-beradik, aku pun nak juga. Tak boleh. Itu syariat untuk zaman tu. Cuma dalam nak berkahwin itu pun syariatnya hanya membenarkan kahwin bukan dengan kembar sendiri. Yang itulah yang kita kata, kalau Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labudah, sepatutnya Iklimah kahwin dengan Habil, Qabil kahwin dengan Labudah. Tetapi mungkin juga itu satu ujian Allah jadikan, dah jadi gaduh adik-beradik pasal perempuan. Bila ditakdirkan Qabil tak nak berkahwin dengan Labudah, dia lebih nak Iklimah. Nak cerita detail siapa lawa, siapa tak lawa tu saya tak berani. Sebab tidak ada cerita secara detail. Jangan kata sebab perempuan tu cantik apa itu, saya tak berani nak komen sebab saya tidak dapat ada sumber. Cuma cukuplah asasnya syariat pada masa itu mesti kalau nak kahwin silang. Dia tak boleh kahwin dengan kembar sendiri. Maka disitulah bila berlaku diadukan kepada Adam AS, datanglah petunjuk daripada Allah SWT. Okey, kalau dah nak sangat, aku tunjukkan dengan cuba tengok siapa punya performance, persembahan dalam melakukan ibadah korban. Perasan tak? Tadi bila saya cerita tentang Allah ciptakan Adam dekat atas muka bumi sebagai khalifah, apa respon malaikat? Malaikat terima bulat-bulat ke? Bukan ke malaikat tanya balik? Kan? Nak kata dalam Islam bukan tak boleh tanya. Terima. Tapi tanya nak tahu. Bukan tanya nak lawan. Sebab tu bila kata ini ja'lun fil ardi khalifah, qalu, malaikat ramai-ramai tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Malaikat tanya Allah, ya Allah, yang kau nak jadikan Adam sebagai khalifah ni, minta maaf, tanyalah kalau kita guna bahasa kita. Adakah kau ni ya Allah, kau nak jadikan khalifah ini orang yang melakukan kerosakan atas muka bumi? Spesies ni setahu kami lah, malaikat kenal spesies manusia ni, jadi khalifah yang kau nak jadi khalifah ni, dia melakukan kerosakan atas muka bumi. Dia orang ni melakukan pertumpahan darah. Soalan untuk kita berlaku sedikit critical thinking, kritis sikit. Mana malaikat tahu bahawa itulah penyakit manusia? Minta maaf, betul tak manusia melakukan kerosakan atas muka bumi? Betul tak manusia melakukan pertumpahan darah? Soalannya, manusia dah ada ke belum masa tu? Yang malaikat boleh tanya Allah. Ini cara ulama tafsir dia. Lepas satu-satu. Kita alhamdulillah orang Islam ni baik, kita telan je. Tapi bagi ulama tafsir dia kaji. Kan? Macam mana malaikat tahu itu masalah manusia nanti? Sedangkan Adam pun belum lagi ada pada masa ini. Ulama tafsir kupas. Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, malaikat tahu sebegitu sebab malaikat kan dah ada blueprint Allah, perancangan Allah di Lauh Mahfuz. Dah ada dah semua, malaikat dah tahu. Itu pandangan pertama. Mana dah tahu dah nanti akan berlaku perpecahan, orang Islam sama Islam bergaduh. Semua tu dah ada dah. Cuma pandangan kedua lebih menarik. Bila ulama tafsir dia katakan apa? Dah ada dah makhluk sebelum Adam. Ada ke? Ada. Bukan manusia, tapi jin. Betul ke Ustaz, jin sebelum Adam? Kaji benda kaji. Cuba tuan-tuan, puan-puan cek. Bila Allah sebut jin dengan manusia dalam satu ayat, Allah sebut mana dulu?
Kalau tak pasal pun Ustaz. Cuba rujuk surah terakhir dalam Quran, ayat terakhir. Surah terakhir apa dia? An-Nas. Ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Jinnati itu apa? Jin. Nas itu manusia. Nak kata memang Allah jadikan jin. Dan dalam Quran, ayat Allah, dia bukan main petik-petik Quran. Dia sangat-sangat. Sama juga saya yakin ibu ayah biasa baca ayat tentang tujuan Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidak aku ciptakan, jadikan jin dan manusia. Jin dulu dan manusia, melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu dia kata, macam tu sekali. Okey, fine. Allah kata, apa nama Allah, malaikat tanya, apa pasal, bukankah ini spesifik ni? Apa cara Allah jawab dekat malaikat? Nak menunjukkan khalifah yang aku lantik daripada kalangan manusia ni bukan sembarangan. Allah buat kuis. Allah buat malaikat ni nama-nama benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Tengok cara Allah nak jawab, bukan jawab ya ikut cakap aku, tak. Okey, jom malaikat. Meh aku tengok. Bila datang dah ada dalam Adam, dah dicipta. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu nama-nama benda kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Apa nama benda yang ada masa tu? Adam di pokok. Adam ni matahari. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Masa sama juga Allah pun bagi tahu kat malaikat. Malaikat di pokok. Malaikat ni matahari. Cuba tuan-tuan puan-puan bayangkan agak-agak apa respon makhluk yang bernama Adam berbanding makhluk yang bernama manusia. Malaikat ada sifat ciri-ciri malaikat, manusia ada ciri-ciri manusia. Contoh, bila kata dekat malaikat, malaikat ini pokok. Secara kasarnya, agak-agaknya apa respon malaikat? Sifat malaikat apa dia? Sifat malaikat sangat taat, kan? Dia tak pernah lawan, tak pernah. Pokok. Cuba bandingkan. Adam, ini pokok. Agak-agak apa yang akan bermain di kotak fikiran Adam? Daun. Daun ni boleh buat apa ni manusia. Pokok. Kayu ni boleh buat meja. Kalau guna hukum akal, melawan aku kata pokok-pokok je lah. Tak, ni manusia. Boleh buat kerusi lah. Ada bunga tak? Ada buah tak? Itu manusia. Saya bukan nak kata malaikat bodoh, tidak. Saya nak gambarkan malaikat sifatnya sangat taat. Pokok-pokok lah. Okey, matahari. Malaikat ni matahari. Malaikat, matahari. Titik. Agak-agak kalau manusia, tu matahari. Apa fikiran kita? Besar ke tak sebenarnya? Berapa jauh dia dengan kita ni? Itu manusia. Sebab tu saya, Alhamdulillah, pernah buat program dekat mana? Balai Cerap kat Port Dickson tu. Boleh kan situ ada tempat balai cerap, tengok bulan, tengok apa. Masa tu saya, Ustaz Don apa, diorang bagi tengok matahari. First time tengok matahari macam tu. Kita bisa tengok macam tu. Tengok matahari macam tu, macam budak-budak kita lukis lah. Kalau tadika ke darjah 1, lukis matahari. Macam mana kita lukis matahari? Bulat, lepas tu dia jadi panjang-panjang gitu kan. Dah besar sikit, sekolah menengah, macam mana kita lukis? Dia tak jadi macam panjang macam tu. Bulat, lepas tu macam ada apa? Gelora-gelora gitu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, masa saya tengok, benda tu tak boleh tengok ramai-ramai, kena tengok seorang-seorang. Masa saya tengok tu, senyap. Senyap sekejap saja. Sebab bila saya tengok tu, yang saya nampak, dia ada dua reason. Nampak macam ombak laut. Nak bayangkan matahari tu yang saya nampak tu lah, yang seingat saya, ibarat macam laut, tapi bergelora. Senyap.
Tengok matahari. Tapi yang kat kepala lalu apa? Neraka macam mana Berlonjak-lonjak nampak. Senyap. Itu matahari tu. Kalau kita belajar saintifik, matahari dengan bumi, mana lagi besar? Matahari lagi besar. Bumi ni kecil je. Kalau guna bahasa kasar lah, bahasa jahat, kalaulah bumi dan seisinya pesen yang buat derhaka kepada Allah, semua sekali murka, Allah celup masuk dalam matahari macam tu je. Jadi saya punya bahasa nakal lah, bahasa bodoh-bodoh saya membayangkan. Tapi itu bukan neraka tau, itu matahari. Baru matahari, belum neraka. Sebab tu kalau dalam fikir, siapa belajar sains dengan kacamata agama, mungkin dia punya takwa lebih daripada ustaz. Allah jadikan ilmu ni luas. Itu yang saya nak bayangkan tadi. Bila Allah jadikan antara Adam dengan malaikat, that's it. Manusia berkembang. Sebab tu tengok, kalau kita boleh synergize pula, agak-agak macam mana kita jadi Adam, manusia ni, pokok ada klorofil, kan? Matahari dengan cahaya, dia boleh jadi apa? Fotosintesis, kan? Manusia. Sebab tu sesuai sangat bila Allah jadikan untuk jadi khalifah adalah manusia. Manusia walaupun lahir di zaman Nabi Adam, kemudian sampai zaman Nabi SAW, kita hanya dibekalkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi subhanallah, Quran dan Sunnah dapat jawab semua masalah dunia sampai kiamat. Dia boleh berkembang. Ini manusia. Sebab tu saya secara perbandingan, perasaan tak kita masa dekat sekolah dulu, sekolah rendah kot, belajar matematik. Semua belajar matematik kan? Punya nama lain lah. Mungkin ada yang ilmu hisab, ada yang kira-kira. Belajar matematik darab, sifir kan? Yang mana otai-otai dulu belajar matematik, sifir berapa? Last kali paling banyak. Berapa? Semua 12 kan? Tak ada pula belajar sifir 13. Tapi percaya tak? Kenapa agak cikgu-cikgu bagi sifir 12? Sebab siapa yang boleh buat CV 12, buat CV berapa juta pun dia boleh. Boleh faham maksud saya? 12 itu nak 1, nak sampai 7, nak sampai 10, mungkin dia ada CP dia. Bila 11, dia ada CP dia. Dan masa 12, dia akan sama je CP dia lebih kurang macam nak buat 13, 14, 15. Nak katanya itu yang asal. Sebab tu saya terfikir, hidup atas muka bumi, ada Quran yang hanya 6,236 ayat, insya-Allah. Datanglah masalah apa sampai kiamat, dia akan ada jawapan asas daripada Quran. Dia ada jawapan asas daripada Sunnah. Sebab tu orang Islam senang, hidup kita depan panduan. Rujukan itu tinggal nak kembangkan. Apa isu? Ketum. Zaman Nabi dia ketum tak? Boleh selesai. Ustaz, saya dengar durian tak boleh makan. Kenapa pula durian tak boleh makan? Nabi tak pernah makan durian. Tu bangga. Tak cukup ilmu, tapi tiba-tiba, pelik sangat. Tapi datanglah apa-apa isu. Isu handphone, isu gadget, zaman Nabi tak ada. Tapi dengan panduan asas Quran dan Sunnah, datanglah apa. Formula asas dah ada, tinggal nak pakai. Sebab tu hebat Allah jadikan Adam itu sebagai khalifah. Bukan kita kata malaikat tak layak, tapi malaikat ada kelebihan yang tersendiri, yang sifatnya sangat taat. Sebab tu nak jadi seorang pemimpin, ketua, dia kena ada kebijaksanaan. Yang untuk Nabi dipanggil faqana. Bukan hafal. Hafal tu bagus. Tapi ruginya belajar agama hafal sampai tak nampak apa-apa. Dia tak cerdik. Lain. Hafal. Ustaz, dia ni sejarah Ya? Ustaz tanyalah tahun berapa. 1511 Portugis. Siapa? Alfonso de Albuquerque. Sebelum siapa? Lopez de Esquerra. Hafal satu-satu. 1641 berbagai. Tanya balik. Kenapa Melaka boleh jatuh? Melaka jatuh sebab Portugis hebat. Dia main hafal je sejarah. Jangan macam tu. Portugis tak ada hebat mana pun. Tapi bila orang Melayu bergaduh sama sendiri, yang tu Portugis mudah masuk. Melayu menjadi pengkhianat sama sendiri. Yang ni tak suka raja, raja pun dah tak percaya kat rakyat, masing-masing ni bergaduh. Yang tu yang Portugis berapa kerat dia boleh datang masuk kuasa ni. Ambil sejarah. Takkan kita Malaysia Ustaz dah berapa puluh tahun merdeka. Melaka masa tu bukan dah merdeka 110 tahun. Daripada 1401 sampai 1911.
dah jadi empire, dah jadi lingua franca bahasa Melayu. Tapi orang Melayu tak belajar sejarah, tak cerdik, kena bodoh macam tu. Datang British benda yang sama juga berlaku. Gaduhkan sama kita, kita tak sedar. Bangga bergaduh sama sendiri. Tak perasan. Orang lain sengih-sengih kat tepi. Tengok kita diperbodohkan sama sendiri. Ini contoh cerdik. Bukannya hafal sejarah ini, tapi tak dapat manfaat apa-apa. Na'udzubillah. Ni konsep yang Allah jadikan, patutlah Adam jadi khalifah. So, sebab itulah bila saya nak gambarkan, Allah bila nak tunjuk satu, dia bukan biar macam tu. Dia buat game. Supaya kita yang umat Muhammad dapat fikir. Oh, patutlah dulu Allah bila jadikan Nabi Adam, malaikat tanya, Allah bagi jawapan dalam bentuk kuis. Dalam bentuk, nah, aku tunjukkan kau. Akhirnya apa? Disebabkan ilmu kebijaksanaan yang ada pada Adam, dapat jawab nama-nama benda itu dengan baik. Kan bukan ke akhirnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Akhirnya semua boleh tunduk hormat kepada Adam atas lebih ilmu yang ada pada Adam. Sekarang cerita pasal Habil dan Qabil. Sekarang Habil dan Qabil, Qabil tak puas hati. Aku nak juga kau yang terima. Nah, tunjuk. Allah kata kalau nak, buat korban. Biar benda tu real. Dalam masa zaman sekarang, teori ramai orang boleh. Tapi kadang-kadang cabaran praktikal. Sebab tu dalam dunia kita ada namanya akademik. Kita belajar, kita study. Tapi perasan tak, dalam banyak keadaan kita juga ada namanya training. Training. Supaya kita nampak. Anak-anak kita pun perasan tak masuk universiti. Belajar 3-4 tahun. Macam mana belajar hebat kat Rusi? Dia pergi internship. Dia pergi training. Supaya nampak. Yang dia belajar tu boleh pakai tak dekat dunia sebenar. Dan syarikat-syarikat tak nak budak setakat straight A, tapi tak boleh pakai. Ilmu dia sangat teoretikal. Maka dalam konteks ini, okey, Qabil kau rasa kau hebat sangat, kau rasa kau sulung, kau rasa kau smart. Ada juga kata Qabil smart. Okey, so sebab tu dia nak kelima cantik, macam-macam lah pandangan. Cuma bagi saya, bila Allah kata, okey, kalau nak betul, sila tunjukkan, aku akan tunjuk siapa punya korban diterima. Yang inilah yang dibuat korban. Tengok background Qabil dan Habil, background dia berbeza. Qabil, background dia seorang petani. Habil, dia seorang penternak. Tak ada isu. Dua-dua buat persembahan apa yang nak tunjukkan kepada Allah. Tuk-tuk bila buat, yang si Habil dibagi kambing dia yang paling cantik, paling sihat, paling dia sayang, paling bernilai. Nah, ini yang aku persembahkan. Tengok. Adapun Qabil sebagai petani, dia bagi apa? Dia keluarkan sayur-sayuran dia, tetapi dia tidak bagi sayur-sayuran yang paling baik, paling cantik, paling berkualiti. Yang ni menarik. Saya baca kitab-kitab tafsir, apa justifikasi ataupun kenapa Qabil tak bagi yang terbaik. Jawapan dia menarik. Tapi saya takut. Apa jawapan dia? Yang aku nak persembahkan ni kan kepada Allah. Nampak? Menarik dah tu. Allah bukan nak makan pun benda-benda ni. Allah kot. So buat apa aku nak bersusah payah? So aku bagi je lah. Sayur-sayur dah tak pakai, sayur yang buruk, yang elok baik aku jual. Allah bukan nak makan pun benda-benda ni. Nah, dia buat ni. Maka di situlah Allah tunjukkan, Allah pilih yang ni yang sebut fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima korban yang dilakukan oleh Habil wa lam yutaqabbal minal akhar, tapi Allah tak terima korban yang dibuat oleh Qabil. Yang ni pengajaran yang menarik. Tuan-tuan, semua orang buat ibadah kurban. Tapi dia berbalik, bagaimana kita mempersembahkan ibadah kurban dengan melihat apa tujuan. Yang tadi jelas. Orang macam Habil, dia akan buat yang terbaik. Kalau itu Allah minta, itu aku bagi.
Bukan kerana perempuan, bukan kerana apa. Dia bagi yang terbaik apa yang dia boleh bagi. Adapun Qabil, dia bagi seadanya. Walaupun dia ada justifikasi. Yang ni saya takut. Kenapa? Saya sangat takut akhir zaman ini ramai orang bercakap agama hanya pakai logik. Saya takut. Kan isu kalimah Allah. Saya takut. Saya takut. Macam main-main pun ada kadang-kadang. Dia bukan isu benda macam tu. Dia betul-betul serius. Bagaimana kita nak jaga nama Allah dan agama Allah. Tu yang bila saya tengok balik, subhanallah, untuk muhasabah dekat kita, korban di situ memang betul-betul tujuan akhirnya bagaimana kita nak buat yang terbaik pada jalan Allah. Sebab tu kita doakan mudah-mudahan bagi pihak Masjid Surau bila buat ibadah korban, masing-masing bukan fikir siapa yang paling untung, siapa paling jimat, tapi siapa yang boleh bagi paling banyak. Minta maaf lah, kadang-kadang ada juga, ui, masjid kau berapa? Masjid aku 700. Oi, masjid aku 800. Gila sikit darah. Dia boleh fikir macam tu. Dia tak buat calculation pula. Yang ni datang 800, dia punya lembu besarnya, apa benda semua bagai. Yang ni 700 datang kurus kedingnya, apa benda. Datang pula sebagai dia. Tak payahlah kita buat kat luar lagi murah. 200 aku dapat. Saya takut kadang-kadang. Sebagai manusia lah kan. Tak salah kalau kita rasa itu yang kita mampu. Cuma kita doakan, janganlah tiba-tiba beribadah kurban pun ada orang bersifat scammer. Saya sangat takut. Sekarang tak macam-macam, pelik-pelik. Bukan saya nak kata tak ada. Ada memang. Dekat negara-negara luar tu boleh 300. Cuma ada keadaannya. Dah sebab semua nak yang murah, tiba-tiba tak mampu. Tak boleh nak cater. Yang tu jadi tak terlaksana. Main belasah dia tak cukup umurnya, cacat lah ke apa benda. Kan benda tu boleh menyebabkan faktor Allah tak terima. Sebab tu saya berpandangan, tuan-tuan ada kat luar lah, sampai ke Palestin, ke Syria, ke berbagai. Tanya saya, yang mana mampu sebaik mungkin buat dekat tempat kita. Kalau mampu, pada pandangan saya. Ataupun nak buat ustaz, saya nak buat sila. Tapi jangan sampai tak ada kat tempat kita. Ini worst case. Jangan sampai tak ada. Ataupun saya takut generasi tuan-tuan kita suka bunyi ibadah kurban. Kadang-kadang saya terfikir, anak cucu kita 10-20 tahun akan datang. Agak-agak nak tahu. Tak payahlah ustaz, kita punya surau semua orang muda. Kita online je. Kita hantar ni dekat sana, dekat sini. Tak payah darah-darah kotor surau kita. Dengan tahi lembunya lagi. Nanti perutnya nak tanam kat mana lagi. Akan datang pemikiran-pemikiran tu. Kotor surau kita. Akan datang pemikiran itu. Walhal darah itulah nak jadi saksi. Kerja-kerja kita itulah yang sebenarnya nak menimbulkan kesatuan. Saya bab-bab ni saya akan menjawab kalau orang kata Islam agama teroris, Islam agama ganas. Tuan-tuan, masuk je raya haji, saya boleh katakan gambarannya, umat Islam semua pisau seorang satu. Kalau betul nak kata ganas, habis satu dunia pegang pisau. Tapi pisau tu tak ada dikenakan pada manusia. Semua orang Islam berdisiplin, pisau tu dikenakan pada binatang ternak, jadi binatang korban. Pisau tu untuk buat pahala, bukan untuk buat dosa. Tapi sentiasa orang nak buruk-burukkan Islam. Ganas. Padahal orang lain yang kerja bunuh orang Islam. Kita tak ada kerja nak bunuh orang lain. Tapi itulah persepsi yang ditanam sampai buruk sangat oleh Islam. Yang mengalir bukan darah manusia, darah lembu, darah kambing. Fokus. Kita tak nak buat kerja kita. Kita tidak diajar untuk membuka. Tapi itulah cabaran bila kita bersama dengan kebenaran, sentiasa fitnah dilontar satu persatu. Maka itulah yang akhirnya Allah terima ibadah yang dilakukan oleh Habil dengan persembahan yang terbaik, mana bagi binatang terbaik berbanding dengan apa nama Qabil yang itulah datang ayat tadi. Qabil marah. Qala la aqtulannak. Kau dapat kahwin dengan Ikrimah, Allah terima ibadah kau, sekarang aku bunuh kau. Ini watak yang Allah tunjukkan. Sekali lagi saya takut. Qabil ni anak siapa? Anak Nabi. Iman tak diwarisi. Jangan pula salahkan Nabi Adam. Ni ujian semua dekat keliling kita. Sampai ke peringkat
salah faham tentang konsep korban tadi. Sebab nak perempuan je, sebab apa? Tak boleh nak ikut cakap Allah, sistem Allah. Allah kata macam ni. Jangan nak pakai logik. Tapi saya takut akhir zaman ni semua boleh nak pakai logik. Tak apalah ustaz, dia nak minum arak dia seorang-seorang je. Bukan kacau kita pun. Dia nak murtad pun biarlah, dia seorang je murtad. Kita, perasaan penyakit orang Islam. Saya sebenarnya sebelum puasa sempat saya pergi ziarah Bishop Katolik Kristian, gereja dekat KL, dekat Bukit Nenas, St. John Convent dekat Bukit Nenas tu. Saya naik jumpa, buat sesi dialog, bincang dengan Bishop. Bishop ni macam ketua padri jajahan dia Malaysia ni. Sembang. Masa tu tak berbangkit tau isu kalimah Allah, tapi kita sebut. Dia kata, ustaz, bagilah kami Kristian untuk guna kalimah Allah. Kebetulan saya dulu sempat duduk dekat pejabat Menteri Agama. Dan kita ada data lah pasal Jill Island apa semua tu. Memang kita pertahan, dia kata tak boleh. Sebab satu je sebenarnya, fitnah, keliru. Pergilah mana dunia, tak ada pakai nama Allah tu untuk menterjemah God dia. Yang ada satu je kat dunia ni. Mana? Indonesia. Dan kita jangan samakan Malaysia dengan Indonesia. Indonesia ni memang pelik. JAKIM pun dia tak ada. Sebab tu Indonesia, kalau raya, yang ni hari ni, yang ni esok, yang tu lusa. Dia tidak ada satu body yang govern Islam. Sebab dia pakai konsep Pancasila. So, ikut masing-masing je. Mana ada mufti negara, mana ada, tak ada. Menteri agama dia memang menteri semua agama. Sebab tu Indonesia memang subur dengan pemikiran pluralisme, liberalisme. Yang ni kita takut. Dan kalau perasan, orang Malaysia banyak ikut daripada Indonesia. Indonesia merdeka, Malaysia nak merdeka. Indonesia reformasi, Malaysia reformasi. Dan saya belajar PhD dekat Melbourne. Pelajar-pelajar yang buat PhD sekali dengan saya adalah orang Indonesia. Dan saya terkejut, memang tajuk-tajuk dia, tajuk-tajuk yang menakutkan. Pasal hak wanita lah, pasal benda-benda yang kita kata, kalau kat sini, Malaysia kita panggil liberal lah. Dan memang dia beritahu, Pak Ustaz salah tempat belajar. Kenapa pula saya salah tempat belajar? Dia tunjuk buku. Kami semua dari JIL. Ingat JIL Island ke JIL apa? JIL. Jaringan Islam Liberal. Melbourne tu Tok Guru dia. Bila saya check balik, supervisor itu pun nasihat Sisters in Islam. Mampu ilmu. Diorang memang seronok lah, itu dia punya sarang. So diorang inilah balik ke Indonesia bawa pemikiran ini. Hebat tulisan pasal Islam, tak pakai tudung. Perempuan belajar hebat ni. Degree kat Harvard, master dekat apa semua, Cambridge, buat PhD kat Melbourne, tapi pemikiran Islam ni macam tu. Saya kata bahaya. Tu yang saya takut. Dan dia sebut tentang Allah untuk agama mereka, itu kat Indonesia. Sebab tu kita jumpa Indonesia, kita tak tahu Islam ke tak Islam. Siap kahwin campur yang Islam tak Islam. Kita tak sanggup benda tu berlaku kat Malaysia sebab kita berbeza. So apa yang berlaku dekat Malaysia setakat ini, perkataan Allah digunakan oleh orang Kristian di Sabah dan Sarawak. So untuk yang bila kami berjumpa dialog tu, dia kata apa? Ustaz, kenapa mesti kat Sabah Sarawak je? Kenapa? Sekarang ni dia nak pandai tu, dia nak kembang lagi. Orang Sabah dengan Sarawak banyak kat KL sekarang. So perkataan Allah pun patutnya boleh kat KL. Sudah. Sikit. Yang kita pula tak apalah kena bertolak ansur. Sedar-sedar beransur-ansur kita kena tolak. Ini kita tak sensitif. Saya cukup takut. Ini memang kami sembang, tapi dengan suasana mahabbah lah. Cuma kita dapat tahu sebelum berlaku peristiwa. Tiba-tiba tarik. Kita tengah rayu untuk jangan dibenarkan, tiba-tiba tarik macam tu. Lain macam. Sebab tu benda ni kita harap mudah-mudahan orang Islam sensitif. Tahu. Dia jangan sentimen. Sentimen tak jadi apa. Semangat-semangat tak jadi apa. Tapi kena berpandukan kepada fakta dan ilmu. Maka itu yang kita katakan, akhirnya Allah kata, Allah terima ibadah Habil, Qabil marah, qala la aqtulannak.
Habil, aku bunuh kau. Abang sanggup bunuh adik. Sebab Allah terima ibadah korban adik. Adik kata apa? Saya ringkaskan. Abang, saya tak akan panjangkan tangan saya untuk pertahankan diri saya. Abang buatlah apa yang abang buat. Bukan saya tak beri lawan abang. Tapi aku takutkan Allah. Bayangkan adik bunuh abang, abang bunuh adik. Buruknya rupa. Tapi adik mengalah. Tuan-tuan, mengalah bukan mesti maksud kalah. Tapi kadang-kadang mengalah itu terpaksa dilakukan demi untuk fikiran yang lebih besar lagi. Bayangkan apa kata, gila anak Nabi Adam, adik-beradik berbunuh pasal seorang wanita. Adik dia juga. Tapi bila seorang, taklah Nabi Adam seorang tu je. Yang lain tak. Paling tidak. Sebab tu kadang-kadang dalam dunia, terpaksa kot ada orang yang mengalah. Walaupun kadang-kadang dunia nampak macam lemah. Tapi orang yang kadang-kadang mengalah itu terpaksa mengalah sebab dia ada Allah. Bukankah Nabi Osman, nama Sayyidina Osman, ni antara watak-watak yang mengalah, yang sampai akhirnya dia memang dibunuh. Tapi bukankah bunuh itu akhirnya menjadi satu syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun satu lagi kisah yang masyhur berkaitan dengan korban, yang semua kita tahu, Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ini Nabi Ibrahim kita tahulah daripada kecil berdepan dengan bapa sendiri Azar, sembah berhala apa bagai, akhirnya buat berhala. Nabi Ibrahim pun nampak betul tak betul. Kita pendekkan cerita, akhirnya Nabi Ibrahim dengan usaha dakwah cegah daripada penyembahan berhala. Bukankah akhirnya Nabi Ibrahim itu yang dihumban dalam api? Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar, sifat api panas membakar, tapi untuk Nabi Ibrahim api itu tak membakar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kata Allah, jadikanlah kamu sejuk dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Apa tindakan Nabi Ibrahim bila keluar daripada api? Tak terbakar. Logik akal manusia kalau biasa, keluar tak terbakar, mau riak membakar. Ui, tak terbakar pun, bodoh orang. Tapi itu bukan ayat Nabi Ibrahim. Ataupun, Allah, kau bakar pula dia dengan api neraka. Tak. Nabi Ibrahim keluar daripada api, tak lama lepas tu dia doa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, utuskanlah, jadikanlah untuk aku anak yang soleh. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim 86 tahun kahwin, baru dapat anak. Ada umur 86 sini. 86 baru dapat anak. Nak katanya dia berjuang apa semua, anak tak ada. Tapi bila dia tengok usaha dakwah dia, tak ada orang terima. Seorang-seorang dia. Last-last dia keluar pada api. Kan orang yang dizalimi, doanya makbul. Ya Allah, kurniakanlah untukku anak-anak yang soleh. Tu rupanya sungguh Allah bagi anak soleh. Yang tu dapat nama Ismail. Selepas dia pergi ke Palestin, pergi ke Mekah, ringkas kita, bila kahwin dengan Hajar, dapat Ismail, duduk kat Mekah. Mekah pada masa itu apa pun tak ada. Mekah yang Allah gambarkan sebagai kering kontang. Air tak ada, tumbuhan tak ada, binatang tak ada, apa pun tak ada. Bayangkan tuan-tuan, kawan ni 86 tahun tunggu dapat anak, dapat anak, Allah suruh tinggalkan kat Mekah yang kering kontang. Kalau kita, sanggup tak? Mau orang kata, gila apa bapak ni? Lagi-lagi zaman yang orang tengah bercakap tentang hak asasi manusia. Bila sebut tentang hak asasi manusia, mau pening kita. Kalau zaman sekarang lah, ni apa punya bapak, anak kecil-kecil lagi, merah lagi, letak dekat tengah-tengah padang pasir, kering kontang. Ditinggalkan dengan siapa? Mak dia nama apa? Hajar. Kalau kena sekarang, bukan Siti Hajar, Siti Kasim pun datang. Ni apa punya laki tinggalkan bini macam ni, tinggalkan anak macam ni, air tak ada, apa tak ada. Memang dibekatkan air, memang akan buka buah, tapi sampai masa confirm. Tapi macam mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggal?
Ni kata qurbanan. Dulu kau boleh dengan bapa kau dengan apa, sekarang aku nak uji kau nak sangat anak kan? Sekarang kau boleh anak. Boleh tak kau nak tinggalkan anak atau kau nak tinggalkan Allah? Oh. Tu yang ditinggalkan. Dia bawa diri balik Palestin. Dekat Palestin, Nabi Ibrahim ada isteri tak? Nama apa? Sarah. Cuba ibu-ibu. Suami, isteri, anak. 86 tahun baru dapat anak. Okey, yang tinggal kat sini ni buah, ni air, abang nak balik Palestin. Agak-agak apa perasaan macam-macam kat belakang. Yang Nabi Ibrahim dia balik, dia menonong, tak paling, tak pusing, tak. Jalan je. Hajar panggil. Saya guru bahasa Melayu. Bang. Nabi Ibrahim straight je. Apa perasaan macam kat belakang? Kurang hajar. Nak balik kat bini tua lah tu. Datang ayat-ayat macam tu lah kalau manusia yang biasa-biasa. Tapi Hajar tidak begitu. Hajar bila Ibrahim patah balik macam tu menonong, dia kenal suami dia. Saya guna bahasa Melayu, bang, saya tak faham apa yang abang tak buat ni. Cuma kalau benda ini perintah daripada Allah, abang terus gerak. Jangan paling-paling. Tengok, isteri faham. Sebab apa? Sebab isteri faham. Suami aku sayang aku. Kalau dia paling tengok muka aku cair, tak jadi pergi. Kedua, agak-agak dia sayang tak dekat Ismail yang masih kecil. Masa tu kalau tengok baby, mau tak jadi pergi. So yang Ibrahim pula terus jalan. Kalau ini perintah Allah, abang pergi, abang jangan balik. Lega mesti aku faham. Dia terus pergi. Tapi sampai dekat point yang isteri dah tak nampak, dia pun dah tak nampak isteri, masa tu hidup. Yang doa itulah yang antaranya kata orang itulah makbul. Akhirnya doa yang mengajak manusia tahwi ilaihim. Manusia ini seronok nak pergi Mekah. Saya tanya tuan-tuan, kat sini ada tak yang belum pergi Mekah? Mungkin ada kot. Tapi terasa tak terpanggil nak pergi? Mesti terasa. Macam mana dia terasa? Pernah pergi? Tak pernah. Biasa kita nak pergi benda yang kita pernah pergi. Rindulah nak balik kampung, rindulah sebab ada mak, ada apa. Mekah kita tak pernah ada apa pun. Tapi perasaan itu terpanggil-panggil. Itulah doa Nabi Ibrahim. Manusia jadi nak pergi ke sana. Yang asalnya kena kontak, tak ada siapa nak pergi. Tapi dengan kuasa Allah, kau percaya ke Allah, rezeki itu pada Allah, air habis, buah habis, keluar air Zam-Zam. Jauh lebih hebat daripada air kau cari. Dan tuan-tuan, air itu bukan hanya untuk Ismail, bukan hanya untuk Hajar. Saya berani jamin kot. Semua yang ada dalam ni mungkin ada yang belum sampai tanah suci. Tapi saya jamin semua pernah rasa air Zam-Zam. Betul? Apa maksud kat situ? Itu namanya berkat. Benda tu sikit. Telaga tu kan besar mana pun. Tapi satu dunia rasa. Siapa pernah minum air Laut Cina Selatan? Setelah Melaka ke? Kita tak minum. Walaupun dekat. Tapi air Zam-Zam kita cari. Tu contoh paling mudah. Cuma dipendekkan cerita yang kita nak highlight ialah Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Ismail besar dengan mak dia kat Mekah. Saya nak tanya soalan. Agak-agak Ismail ada kawan tak bila dia membesar? Ada. Sebab air Zam-Zam dah ada. Sebelum ni orang tak datang sebab tak ada air, tak ada makanan, tak ada manusia. Sekarang manusia ada, air ada, binatang ada. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah Ismail ada kawan, kawan tanya tak? Ismail, bapak aku siapa Agak-agak apa jawapan Ismail? Mesti Ismail tanya mak dia. Mak, ayah siapa? Siapa ayah saya? Kalau drama Melayu lah, agak-agak apa jawapan Hajar kepada anak dia? Bapak lahirkan, tinggalkan, tak jenguk-jenguk. Kalau drama Melayu apa isteri akan kata? Kau jangan tanya pasal bapak kau, dia dah lama mati. Itu drama Melayu pula. Tapi saya percaya Hajar bukan begitu. Hajar akan tanam kepada anak dia, Ismail, bapak kau hebat. Atuk kau dulu sembah berhala, benda tu tak betul. Tapi dia berjuang sampai dia kena humban api. Tapi api tak terbakar. Tapi walaupun bapak dia macam tu, atuk kau macam tu, dia tak pernah derhaka kat bapak dia.
Dia tetap panggil bapak dia, ya abati, ya abati. Tengok Quran. Bila Ibrahim cakap dengan bapak dia, walaupun bapak dia kafir, bapak dia semua orang, dia tetap panggil ya abati. Kita orang Melayu panggil bapak apa? Ayah, bapak. Kan dia tu kan? Ada tak panggil? Ayahku, bapakku. Tak ada kan? Tak ada. Arab, abi, bapakku, ummi, ibuku. Yang ni bukan abi, abati. Abati ni bidala. Abi, wahai bapakku. Abati, wahai ayah yang aku sayang, aku hormat, aku sanjung, aku kasih. Bapak dia kafir ni. Tapi Islam ajar, bapak kau kafir itu diri Allah. Tapi kau tetap kena sayang bapak kau. Dari Islam. So, inilah ayat-ayat mak dia kepada anak dia. Dia bukan cerita yang buruk, cerita yang baik. Sebab itu, poin yang kita nak cerita, bila Nabi Ismail falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila umur dia nak masuk remaja, 12 tahun lah lebih kurang kita kata, Nabi Ibrahim balik. Dia bagi tu dekat Ismail. Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku mimpi. Anak tu dah besar, 12 tahun. Ini arafil manam, aku mimpi, aku nampak dalam mimpi aku, anni azbah, aku sembelih engkau. Fanzur madza tara. Apa pandangan kamu? Pasal tak perkataan dia madza tara. Pernah tak dengar lagi? Madza tara. Abadan. Jangan dengar je. Tu kerja Yasin Sulaiman dulu. Dia baru ke Wahidah Wasimi ke apa kan? Abadan. Madza tara. Quran berganti. Tapi ibu ayah perasan tak macam mana hebatnya Allah jadikan cerita tadi. Masa Nabi Ibrahim nak tinggalkan Hajar dengan Ismail, dia tengok tak? Dia tak tengok. Jalan je. Nak kata pentingnya eye contact. Tuan-tuan sementara ada isteri tengok, ada suami tengok, ada anak tengok. Sebab tengok ni lain. So Nabi Ibrahim tak tengok, nak balik tu sebab kalau aku tengok cahaya aku lemah, Allah punya perintah lebih besar. Aku sayang isteri aku sayang anakku, tapi aku yakin Allah jaga anak isteri aku. Ihfazillah yahfazka, kata Nabi. Engkau jaga Allah, Allah jaga semua. Yang ni pula, maza tara, apa pada engkau anakku? Apa jawapan Ismail? Dia jawab dekat bapak dia yang dia tak pernah jumpa, kali baru jumpa, ya abati fa'al. Dia guna perkataan yang bapak dia guna untuk atuk dia. Ya abati juga dia guna. Soalan saya, bila masa dia dengar bapak dia panggil atuk dia dengan perkataan ya abati? Kan bapak dia tinggalkan, dia tak ada lagi. Yang dia kena bakar tu, dia tak ada anak lagi. Saya percaya mak dia lah cerita. Bapak aku panggil atuk ya abati. So, automatik. Apa pandangan kau? Aku mimpi aku sembelih kau. Ya abati fa'al. Wahai bapak yang aku kasih, buat. Kalau kena budak sekarang, amboi tak pernah jumpa muka aku dah besar. Datang-datang nak sembelih. Apa barang ni bapak ni? Kalau budak zaman sekarang. Yang ni tak. Wahai ayah yang aku kasih, buat. Cuma apa anak dia cakap? Buat bukan bapak boleh buat sekali. Tak. Buat sebab itu perintah Allah. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Ayah akan dapati saya orang yang sabar. Yang tu yang Nabi Ibrahim pun sembelih. Kalau siapa pernah buat ibadah umrah atau haji, dia tak jauh daripada tempat kita lepas kita wukuf, kita pergi kat Mina, tak jauh di situ. Atas bukit disembelih. Ni ada Al-Quran disebut falamma tala, bila dia letak muka dekat tanah, ni cara nak sembelih. Letak muka tanah macam ni. Maknanya kata mata kan dah tutup sebelah, mata satu lagi dia tutup juga. Dia tak angkat muka ke atas. Kalau kita yakin dengan Allah, Ismail, kau tengok aku bawa sembelih. Again, eye contact. Pusing mata kat muka kat tanah, disembelih. Sebab tu kalau perasan kita sembelih ibadah kurban, lembu tu kalau boleh tutup dengan telinga dia. Telinga mata sebelah kan ada tanah. Mata yang sebelah lagi tutup dengan telinga. Dan telinga lembu agak panjang. Tutup. Telinga ni ada signal juga. Letak situ, itulah tempat sembelih. Dia tulis sini, tempat sembelih. Letak sini, tutup mata dia. Orang nak asah pisau ke apa supaya dia tak nampak kawan dia kena sembelih, itu gunanya apa?
tu sembelih. Masa sembelih itulah, kalau ikut matematik biasa, 2 tolak 1, 1. 2 tu siapa? Ibrahim dengan Ismail. Tolak 1, yang kena sembelih siapa? Ismail. Tinggallah 1, Ibrahim. Berlaku tak macam tu matematik Allah? Tak kan? 2 tolak 1 jadi berapa? 3. Ibrahim hidup, Ismail hidup. Siap dapat kibas lagi. 3. 2 tolak 1 jadi 3. Ini campur ke tolak ni Ustaz? Pada saya, dia bukan 3. Tak lama lepas itu, bila berlaku sembelih yang tak mati, itu Allah gantikan dengan kibas. Ibrahim hidup, Ismail hidup, dapat kibas. Sarah yang duduk dekat Palestin baru dapat anak yang bernama Ishak. Kuasa Allah. Ishak punya anak siapa? Nabi Yaqub. Semua Nabi punya level. Yaqub punya anak siapa? Yusuf. Yusuf ni handsome ke tak? Sebab tu jangan kata Sarah tak lawa. Nanti kata, oh Nabi lebihkan dia. Tak, memang semua tu Allah susun cantik. Dan lepas anak Rasul, cucu Rasul. Tapi ingat, yang belah Ismail ada anak, ada Rasul, ada anak, ada cucu, tapi bukan Rasul. Cuma Allah simpan yang last sekali. Dapatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya korban. Lagi kita dekat dengan Allah, lagi Allah bagi macam-macam. Ingat tadi Nabi Ibrahim anak pun tak ada. Tiba-tiba semua Rasul-Rasul Nabi-Nabi yang kita sebut keluar nama keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini lambang pengorbanan. Lagi kita berkorban, lagi kita dekat pada Allah, lagi Allah dekat pada kita. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan benda-benda yang tak terjangkau di akal demi untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, saya kira sekadar itu saja. Mudah-mudahan kita sentiasa cari ruang-ruang untuk mendekatkan, buat yang terbaik pada jalan Allah. Mudah-mudahan Allah buka ruang-ruang kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Saya kira sekadar itu saja untuk malam ini. Yang baik semua daripada Allah, yang salah silap kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.